Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-34 pada muka surat yang ke-121, iaitu antara amal yang dapat menghapuskan dosa ialah duduk di dalam majlis zikir. Majlis zikir. Kita nak tahulah apa yang dimaksudkan dengan majlis zikir di sini. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Dan kalau mereka menemukannya, mereka memanggil teman-temannya, kemarilah. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal dia, yakni Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dia tanya, Allah Ta'ala tanya pada malaikat, apa yang diucapkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagungkanmu, ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatku? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan memuliakan. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka memohon syurga kepadamu. Allah berkata, apakah mereka melihatnya? Ya, jadi hamba-hambaku ni, mereka minta syurga. Adakah mereka pernah melihat syurga? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan lebih terpesona. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Malaikat menjawab, mereka berlindung daripada neraka. Allah bertanya, apakah mereka telah melihatnya? Yakni, benarkah mereka ini melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya, bagaimana seandainya melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih takut dan menghindar daripadanya. Lalu Allah berfirman, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada sipolan yang tidak termasuk orang-orang berzikir. Akan tetapi dia datang kerana ada keperluan lain. Allah menjawab, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara, yakni rugi orang yang duduk bersama mereka. Ya, orang yang duduk dalam majlis zikir ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan kitab Sahih Bukhari ini, kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kitab ini dihuraikan, disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa katanya?
Sesungguhnya yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini mencakup segala macam zikir kepada Allah, sama ada tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, membaca Al-Quran, ya. Sebab apa? Al-Zikru juga nama lain bagi Al-Quran. Berdoa untuk kebaikan dan akhirat, mempelajari hadis Nabi SAW dan belajar fardu ain. Ya, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sebab majlis zikir itu, janganlah kita hanya gambarkan bahawa majlis yang mana dalam ramai itu mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah kan. Dia lebih luas lagi. Sebab zikru itu maksudnya mengingati Allah. Ya, al-zikru sendiri maksudnya mengingati Allah. Jadinya skopnya itu lebih luas. Termasuklah kita dalam majlis ilmu ni. Termasuklah mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Termasuklah mereka yang mendalami, belajar ilmu hadis. Ya, belajar dari Nabi SAW. Ya, dan apa saja bentuklah. Dan mereka yang berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat pun berdoa itu je tak pun boleh. Jadi skop tentang majlis zikir itu adalah lebih luas. Ya, bukan hanya dalam aktiviti tertentu sahaja. Ini seperti mana dinamakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis tersebut menerangkan keutamaan majlis zikir dan kemuliaan orang-orang yang berada di situ di sisi Allah SWT, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun dia duduk di tempat itu bukan untuk berzikir, ya, akan tetapi, ya, ejaan tetapi itu dah betul tuan-tuan, tengok dia betul tak ejaan kat sini tulis tetapi, tulis tetapi juga. Ya, akan tetapi, ya, bukan akan tetapi, ya, betul dia tu salah, ya. Maksudnya orang yang mencetak buku ni memang dia tak tengok langsung lah, ya. Dia mencetak je lah, apa tak ada lah nak betulkan kalau ejaan tu salah ke apa ke, ya. Cuba tengok-tengok lah balik, ya. Kalau korang kata jujur lah, ini yang ni kau lama tuan. Ni kau bila ni. Ini tahun bila ni. Yang tuan-tuan ada tu baru cetakan baru tu. Kan? Jadi yang ada pada saya ni tahun 2009. Ya, tahun 2009 ni buku ini. Dua belum. Dalam tulis. Kita cetakan pertama dia. Kan? Jadi tengoklah sama dalam ni mana-mana ejaan-ejaan salah tu betul salah tak? Ni tak ada. Jadinya macam tu je lah, ya? Bukan nak kira untung memanglah untung, tetapi nya jujurlah, kan? Ejaan tu semaklah balik, nampak amanah kat situ. Meskipun dia duduk di tempat itu bukan untuk berzikir, akan tetapi untuk keperluan lain. Ya, dia mari kita duduk belajar dalam kuliah ni, datang hamba Allah seorang tu, dia mari, dia ni musafir, kita singgah sekejap nak semayang kan. Dia duduk semayang tu, habis semayang, dia tunggu orang rumah dia siap semayang ke anak dia nak semayang, duduk dengar dulu ustaz mengajar apa ni. Duduk kan tak? Kemudian dah semua dah semayang okey, dia pun pergi tak. Dia pun dapat juga tempias orang yang duduk dalam majlis zikir ini. Dia pun dapat tempias juga. Jadi itu semua tidak lain hanyalah kerana keutamaan majlis zikir dan orang-orang yang berada di majlis itu. Ya, jadi saya sebut tadi tak, seperti mana kata Imam Ibn Hajar, majlis zikir itu bukan sekadar tasbih, takbir, tetapi juga membaca Quran, berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, mempelajari hadis Nabi dan belajar fardu ain. Itu juga termasuk dalam majlis zikir. Kemudiannya pada tajuk yang ke-35 mengucapkan la ilaha illallah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat mi'atu hasanatin wa muhiyas anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yawmahu dhalika hatta yumsiya lam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Terjemahannya, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai kat situ je lah. Ya. Ya, bermula daripada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai kulli syai'in qadir. Ya, dia mengucapkan kalimah ini, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Segala kekuasaan dan segala puji, dan dia maha berkuasa. Tengok, ni tuan-tuan, atau segala sesuatu, atau ke atas. Dalam terjemahan tuan-tuan, atau ke atas. Atau kan? Ini berapa lagi? Tak jujur tak? Sedang tu salah hijaan tu. Bukannya atau, itu atas. Ya, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan kalau orang yang baca, tuan-tuan, pembaris, baca dulu, ya tak? Lain mana tu? Ya, lain. Tu kata tadi lah. Jadi kenalah orang yang dia lah. Syarikat ni pun kan, jujur lah, duduk semak lah balik. Jadinya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dibacakan zikir ini sebanyak 100 kali, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Zaman sekarang mana ada hamba sahaya, tuan kan? Tetapinya 10 hamba. Saya nak cerita, tuan, 10 lah. Kalau seorang hamba sahaya pun dah besar sangat dah. Contoh apa dah? Ya. Orang yang mana mereka ini dalam pembunuhan, melakukan pembunuhan, dia kena bayar. Sama ada dia dibebaskan hamba ke, antara zaman dahulu punya hukuman. Syarat dia antaranya fatahriru raqabatin. Kan? Fatahriru raqabatin, bebaskan seorang hamba. Itu pun dah besar tu. Ini 10 orang hamba. Lagilah banyak kan. Padahal yang kita baca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya pun. Tapi ganjarannya itu, ya, seolah-olahnya seperti membebaskan 10 hamba sahaya. Kemudian apa lagi? Bukan sekadar itu dia dapat. Dia baca zikir ni, dia diberi 100 kebaikan serta dihapus 100 kejahatannya. Apa lagi dia dapat? Juga akan membentenginya dari syaitan sampai sore hari. Petang tak? Dan tiada suatu pun yang lebih baik amal perbuatannya melebihi dia, kecuali orang yang melakukan amalan yang lebih banyak daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa selalu kebanyakan ustaz-ustaz yang mana mereka ini banyak menyeru kita, bila kita nak melakukan zikir, buatlah zikir-zikir yang masnun. Apa tu zikir masnun? Zikir-zikir yang disunnahkan. Ya, sebab apa? Ni hadis daripada Bukhari, hadis daripada Muslim, ceritakan tentang kelebihan zikir. So, bila kita buat dapat. Sebab dia datang daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita amalkan sesuatu zikir yang dikatakan zikir, ya,
yang dikatakan zikir, dia tambah sikit-sikit, dia beri sikit, jadilah dia letakkan zikir itu sampai zikir nama dia lah kan. Kalau Ustaz Najib zikir An-Najib katakan contoh, dia buat lagi tambah sikit ayat tu, tambah sikit lah. Jadi nampak lain sikit pada lain. Ni tuan-tuan baca zikir An-Najib kata. Kalau tuan-tuan bacanya ni, tuan-tuan punya apa saja masalah tuan-tuan akan selesai. Apa saja yang tuan-tuan kehendaki akan dapat dengan mengamalkan zikir An-Najib tadi tu. Siapa yang bagi jaminan dapat? Siapa yang mengesahkan apa yang disebut zikir An-Najib tadi dapat? Siapa yang bagi? Ada malaikat turun bagi tahu dia? Ada kan? So, kenapa kita selalu bukan kita lah orang lain? Kenapa kena cari satu benda yang lain? Sedangkan zikir-zikir masnun ni punya banyak dalam ni. Al-Azkar tu sendiri, buka kita Imam Nawawi dan tuan. Dia tebal kita ada Al-Azkar. Kan? Tak sebab nak bagi tahu pada segelintir orang yang lebih gemar dengan benda-benda macam ni. Padahal bila mana dikaji, dia bukan datang Rasulullah pun. Cuma hanya direka-reka oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Nak bagi tahu kata, inilah kita punya trend. Kumpulan kita, ini zikir dia. Kumpulan sana, begitu zikir dia. Sedangkan tidak ada datang sanadnya itu daripada Rasulullah SAW. Jadi adakah jaminan pahala itu dapat? Adakah jaminan yang disebut tadi itu? Tuan-tuan punya rezeki itu terjamin, segala masalah tuan-tuan akan selesai, apa saja hajat tuan-tuan akan diperkenankan Allah SWT. Sedangkan yang disebut tadi itu tak disebut, tak ada. Sebab tu kenapa kita kena amalkan zikir-zikir masnun, zikir-zikir yang disunnahkan, yang disebut oleh ulama-ulama hadis, ya, khususnya sebab mereka yang mengumpulkan hadis. Kalau ada datang daripada ulama-ulama hadis, dia dakwa, dia kata ini pun ada sanadnya, datangkanlah. Tak. Sedangkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak payah nak ragu-ragu lagi dah. Dijamin halal. Contoh. Tak payah ragu-ragu lagi dah. Confirm boleh amal. Sebab statusnya itu sahih. Kan? Ini dah sebut dah. Baca la ilaha illallah wa syarikalah ni. Dia begini ganjaran dia tu. Dapat 10, membebaskan 10 orang hamba. Dapat 100 kebaikan. Dihapuskan 100 kejahatan. Dibentengi daripada gangguan syaitan. Ya. Dan dia disebut dalam hadis. Jadi tuan-tuan, kita kempen-kempen lah. Ya, iaitunya amalkanlah zikir-zikir masnun. Kan? Itu lebih utama. Ya, lebih utama, lebih aula kerana kita akan dapat tengok ganjarannya nanti di akhirat. Jadi tak sia-sia kita buat zikir macam ni. Sebab apa? Di akhirat itu dapat. Buat ya tuan-tuan. Ya, zikir itu ikhlas ke, khusyuk tak khusyuk, itu akan datang kemudian. Bila kita biasa amalkan dengan zikir tersebut, kita satu mulazamah, ya, selalu kita konsisten melakukan zikir tersebut, insya-Allah akan mari. Jadi amal tuan. Itu yang ni saya kempen, amalkan zikir-zikir masnun. Zikir-zikir yang datang daripada sunnah Nabi SAW. Kalau kita dapat zikir-zikir selain daripada tu, ya, kita tengok balik mana sanad ni, zikir yang kau ajar aku tadi tu. Ini tak ada sanad, tapi dia gabungan. Dia kata bagus lagi. Gabungan daripada zikir-zikir yang hebat ni, kita gabungkan jadi satu zikir. Ya, tak boleh lah macam tu. Ya, sebab setiap zikir tu dia ada dia punya mumayyizat dia, keistimewaan dia sendiri. Dan benda tu pun datang kepada Rasulullah melalui wahyu juga. Tak, bukan yang suka-suka nak ajar kita benda-benda macam ni. Jadi, ya, kita banyaklah. Supaya apa? So, kita akan dapat hasilnya di akhirat esok. Inilah zikir yang kita amalkan di dunia dulu. Alhamdulillah, ya Allah. Kan? Lega, seronok aku sebab zikir yang aku amalkan itu semua yang aku dapat tengok. Dapat aku nikmati hasilnya di akhirat. Jadi, kita punya semayan kita, tanaman kita tak sia-sia di dunia. Ya? Tak sia-sia lah.
Berdasarkan hadis itu, yang perlu dibaca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca selalu lah lepas solat, disebut ni tak? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya, ya, baginya segala kekuasaan dan segala puji, dan dia maha berkuasa atau buat lagi atau juga bertukar balik itu anak atas segala sesuatu. Ya, ingatkan dan ni tu dia main copy paste jelah, ya, atas segala sesuatu. Itulah zikir tentang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tajuk yang 36 pula ialah tentang apa? Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah quttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Terjemahannya, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dari segala puji untuknya, baca 100 kali, maka akan digugurkan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kan? Jadi kita cuba standardkan tuan-tuan, kan? Setiap pagi sambil kita nak menunggu habis lepas subuh tu, habiskan zikir-zikir ni dulu. La ilaha illallah wa la syarikalah tadi buat 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ya? Buat. Sebab apa ni ganjaran dia ni? Jadi kita lazimkan kita punya amalan zikir kita ni. Ya, setiap pagi. Sebab tu orang tua dulu lah. Dia buah tasbih dia tak lekang di tangan lah. Kan? Kalau arwah nenek saya tu macam tu. Kami dulu buah kampung kan bawah dia ada pangkin bawah tu. Ada 2 buah rumah pagi-pagi tu dia kerja dia. Orang dulu mana kerti baca betul huruf. Kan? Tapi dia baca zikir-zikir macam ni je lah. Itu yang diamalkan sampai meninggal dunia. Yasin tu kita pun macam mana dia boleh hafal tau. Padahal dia tak boleh baca pun. Yasin lah. Surah Yasin apa di mulut. Surah Al-Mulk apa di mulut. Nah, dia selain sebut macam tu lah. Dia sebut apa di mulut. Kan? Surah Al-Insan hafal di mulut. Dia hafal tak? Baca tu setiap hari. Surah Yasin, surah apa semua tak? Padahalnya buta huruf. Kan? Jadi yang amalkan. Sebab benda-benda ni satu dia menyucikan hati kita. Zikir-zikir ini. Kemudian dia sebagai satu kita punya semayang kita di dunia. Yang kita tuai nanti di akhirat. Berdasarkan hadis itu, sesiapa yang membacanya 100 kali akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini pun sebenarnya tidak susah mengamalkannya kerana ia boleh dibaca ketika duduk di masjid menunggu masuknya waktu solat. Boleh dibaca dalam perjalanan pergi dan pulang dari masjid. Sambil-sambil atas motor tu pun boleh lah. Pegang buah tasbih dengan tangan tak? Boleh je on the way balik. Bayangkan tuan-tuan, on the way datang ke masjid kita baca subhanallah wa bihamdihi tak? On the way balik pula baca la ilaha illallah wa la syarikalah pula 1 kali tak? Macam mana? Memang boleh. Kan? Bukan mereka kata kita ada zikir ini hanya duduk di dalam masjid, pegang buah tasbih, semua duduk pada dah. Boleh je. Nak pergi kerja boleh baca. Ya. Nak pergi apa lagi? Apa saja. Nak berkebun ke dan siram pokok ke apa ke semua pun boleh baca. Tak ada masalah. Untuk lebih jelasnya, ya,
Jadinya boleh dibaca dalam perjalanan pergi dan balik dari masjid. Boleh dibaca ketika duduk di rumah, ketika memandu dan sebagainya. Ya? Untuk lebih jelasnya, yang perlu dibaca ialah Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah yang dan segala puji baginya. Ya. Tu belum cerita lagi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ni. Itu yang lain. Itu untuk beratkan timbangan di akhirat pula. Zikir yang tu. Tapi zikir yang ni tadi, ya, dihapuskan dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan tak, kita banyak tahu zikir-zikir masnun, zikir-zikir yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-37, membaca tasbih 100 kali. Tengok. Tasbih apa? Subhanallah kan? 100 kali. Boleh kira alhamdulillah, boleh kira Allah Akbar. Subhanallah sahaja 100 kali. Apa ganjaran dia? Daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya, bahawa dia berkata, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Ayajizu, Rasulullah tanya lah, ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu alfu khati'atin. Terjemahannya, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apakah salah seorang dari kamu tidak mampu memperoleh 1000 kebaikan pada setiap hari? Soalannya tak? Korang ni bahasa mudah tak? Korang ni tak mampu ke nak perolehi 1000 kebaikan satu hari? Satu hari 1000. Oh, kita dengar 1000 tu banyak lah. Kan? 1000. Jadi bila dengar 1000 kebaikan ni, banyaknya kan? Jadi kita cuba hitung balik, macam mana tak 1000 kebaikan lah? Okeylah, kita cuba kira, tengok aku sedekah 1, cakap baik-baik 2, hormat orang 3, masuk masjid kaki kanan 4, kalau tajuk 5. Cuba kita hitung tengok, ada dah dapat 1000 kebaikan kita buat. Jenuh kita nak mengira. Jadi Rasulullah tanya, korang tu boleh dapat 1000 kebaikan satu hari? Lalu salah seorang bertanya, bagaimana boleh mendapatkan 1000 kebaikan? Bagaimana cara dia Rasulullah nak dapatkan satu hari itu 1000 kebaikan? Aku dah kira-kira pun je tak dapat lagi dah. Paling banyak mungkin 20, 30. Ini 1000 kebaikan. Jadi Rasulullah pun bersabda, bertasbih 100 kali. Ya, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbih 100 kali. Makanya fayuktabu lahu alfu hasanatin. Maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan. Ya, au yuhattu alfu khati'atin, ataupun dihapuskan 1000 kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ni pun boleh amalkan tuan-tuan. 1000 kebaikan siapa nak bagi? Buatlah tuan-tuan nak. Balik ni boleh buat tak lama tuan-tuan. Kalau naik motor tu tak sempat sampai rumah dah siap dah. 100 kali je pun. Buat 100 kali dapat 1000 kebaikan. Kita dah belajar dah. Subhanallah 1 kali, subhanallah wa bihamdihi 1 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu 1 kali tak.
Jadikan 3 zikir ini sebagai zikir harian kita yang kita buat. Tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan yang tidak layak baginya. Sesiapa yang membaca subhanallah 100 kali, ya bukan banyak tuan-tuan, 1 kali je, 1 pusingan tasbih tu. Tak? 1 pusingan tasbih tu, yang 1 biji tu. Ya, bukan tu buat 1000 kali pun, 1 kali je. Maka dia memperoleh 1000 kebaikan. Dahlah dapat 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahannya. Ya. InsyaAllah lah kot kita tak ada sampai 1000 kejahatan lah kita buat kan. Tapi salah tu ada lah. Datang hari ada je benda kita terkhilaf. Ya, ada je. Tetapinya bayangkan 1000 kebaikan, 1000 kesalahan pun dihapuskan. Diberikan 1000 kebaikan. Semua ini adalah keagungan, kemurahan dan rahmat Allah terhadap hamba-Nya sehingga dia melipat gandakan kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-Nya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, melindungi kita dari kemarahan dan neraka-Nya, dan memasukkan kita pada syurga-Nya yang mulia. Sesungguhnya Dialah yang maha menjamin dan yang maha mampu melakukannya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga selawat dan salam serta keberkahan sentiasa tercurah kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan semua sahabat baginda. Ya, ini tentang membaca tasbih 100 kali. Yang ke-38 tuan-tuan, Sayyidul Istighfar. Ini yang panjang ni. Kan? Yang suruh ajar pada panjang punya ni dah panjang pun. Ya. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Ya, penghulu istighfar ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau istighfar yang terbaik ialah istighfar Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar yang terbaik dan penghulu kepada cik dia ni, penghulu kepada segala istighfar, ini dialah Sayyidul Istighfar. Ya, ataupun penghulu istighfar adalah ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya? Bila kita perasan tuan-tuan, kebanyakan doa-doa dalam Al-Quran dia lebih menggunakan domir nahnu, kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina lah. Tapi dalam hadis kebanyakannya lebih kepada individu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abduka mastata'tu. Kan? Jadi dua dia punya ni. Dalam Quran kebanyakan doa istighfar ke semuanya dalam bentuk nahnu, kami, plural, jamak. Tetapi dalam hadis
kebanyakan uslub gaya bahasa doanya itu lebih kepada individu. Ya, Allahumma inni as'aluka, kan? Jadi itu. Ya. Apa mak terjemahannya? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Menciptakan aku adalah hamba-Mu, berpegang kepada perjanjian. Ya. Abu laka bi ni'matika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, berpegang kepada perjanjian dan taat setia terhadapmu sedaya upayaku. Aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa yang telah aku lakukan. Aku mengakui limpahan kurniamu kepadaku. Aku mengakui wa abu'u laka, aku mengakui juga segala dosa yang telah aku lakukan. Maka ampunilah dosaku itu, kerana tiada siapa yang boleh mengampuni melainkan engkau jua, ya Allah. Para perawi kitab-kitab Sunan dan Ibn Hibban di dalam sahihnya diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mendengar seseorang membaca doa berikut. Kalau dengar seorang ni baca dia, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahawa dirimu adalah Allah, yang tidak ada yang disembah selain engkau, yang maha esa dan sebagai tempat bergantung, Al-Ahadus Samad, yang tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi Rasulullah dengar seorang lelaki berdoa dengan kalimah ini, dengan ayat ini. Mendengar orang yang berdoa itu, Rasulullah berkata, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang mana jika memohon dengan mengucapkan doa ini, nescaya akan dikabulkan, dan jika meminta akan diberi. Ni kan dah sebutlah hadis dah ada. Kenapa nak cari yang zikir-zikir lain lagi, kan? Dah ada siap dah. Package dah komplit ada dah. Seperti disebutkan dalam hadis Sahihain, Abu Bakar pernah berkata, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang sesuai aku baca dalam solatku. Mendengar yang demikian, Rasulullah SAW berkata, maka bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Maka ampunilah dosaku sebagai keampunan daripadamu, dan rahmatilah aku, kerana sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini pun boleh kita amalkan, tuan-tuan. Ya, boleh amalkan zikir pagi dan petang. Bacalah Sayyidul Istighfar ini. Ya, lekatkan dia di mulut kita, di hati kita. Selalu kita baca. Kemudian yang ke-39, istighfar dan bertaubat. Ya, istighfar dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, demi Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari. Ini Rasulullah cakap, tuan-tuan. Rasulullah tu dah confirm syurga dah tu. Pun masih lagi minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Dan apa kata kadang-kadang orang ni dia rasa dia suci pula. Dan rajin mari rumah Allah, rajin dengan kuliah. Dia kata nama aku dah ada kat syurga dah ni. Kan? Dia tak tahu dalam hati dia tu, ya, syaitan dah racun hati dia, perasaan hasad, perasaan ego dah, dia tak sedar yang tu. Tertipu ni. Kan? Talbis tu iblis dah, kena tipu dengan iblis. Sedangkan Rasulullah yang dijamin syurga pun masih minta ampun daripada Allah Ta'ala lebih daripada 70 kali. Nak tunjukkan bilangan yang banyak. Ya, bilangan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca seperti di bawah, nescaya Allah akan mengampuninya sekalipun dia lari dari medan perang. Lari pada medan perang ni tuan-tuan antara dosa-dosa besar juga. Tapi bila dia baca istighfar yang ini, bacaan dimaksud ialah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu kita sebut benda ni tak? Cuma kadang-kadang kita tak tahu dia punya kelebihan dia apa dia. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain dia, yang Maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud waktu yang paling dekat keadaan Tuhan dari hambanya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. 2/3 malam tuan-tuan. Lepas pukul 3 bermula tu sampailah azan subuh. Kan? Bolehlah kita nak baca, nak amalkan zikir ni. Oleh itu jika kamu mampu hendaklah termasuk orang yang sedang berzikir kepada Allah pada malam saat itu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, ya, adalah ketika hamba itu sedang sujud. Itulah saat terbaik kita doa, tuan. Oleh itu perbanyakkanlah berdoa kepadanya ketika sujud. Nah, berbanding kita angkat tangan. Ya, apa tu kata tadi dalam solat-solat sunat tuan-tuan, banyakkan sujud. Ya, dan panjangkan sujud. Ya, tapi kalau kita beraya di masjid, kita sujud lama, kalau timbul perasaan, oh aku ni bagus lah, cepat-cepat bangun lah. Sebab apa? Itu jam syaitan sudah masuk. Dia sudah mau cucuk itu jarum bongkak, itu jarum riak. Dia sudah ada kan? Dia tak ada. Jadi semayanglah di rumah, sujudlah setengah jam pun tak apa, tak ada hal. Ya? Jadi tu kata tadi. Lepas tu banyak ibadah sunat ini kita buat ifradi je. Buat di rumah. Kan? Solat fardu mari kat sini. Qoblah ba'diyah buat di sini pun okey. Tak? Pada tempat buat di rumah. Bukan pasal kata kita ni nak riak nak apa, tidak ada tak? Tapi benda macam ni lah. Ya? Terutama solat malam. Abu Musni berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku lupa berzikir kepada Allah, maka aku mohon ampun kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Dan tajuk terakhir tuan-tuan, doa minta ampun. Rasulullah SAW bersabda, mendengar seorang lelaki yang membaca dalam tasyahud ni, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca tadi lah kan? Anta firali dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sebanding dengannya seorang pun. Kiranya ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendengarnya demikian, Rasulullah SAW berkata, qad ghafira lahu, qad ghafira lahu. Rasulullah kata apa? Telah diampuni dosanya, telah diampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad. Orang yang ingin bertaubat dengan taubat sebenar mungkin menempuh pelbagai cara untuk bertaubat
Di antaranya dengan membaca istighfar, membaca sayyidul istighfar dan mengerjakan solat sunat taubat. Jadi kalau orang tanya lagi nak baca doa apa, nak baca zikir apa kalau dia sembahyang solat sunat taubat, inilah bacaannya. Tak? Istighfar dan sayyidul istighfar. Berdasarkan hadis ini bererti elok juga dibaca doa ini dalam tasyahud. Ya, seperti sahabat SAW itu diampuni dosanya kerana membaca doa ini dalam tasyahud. Wallah tuan itulah berapa lebih kurang 7 hadis ke 6 hadis kita baca pada malam ini, 6 tajuk lah pada malam ini. Jadi untuk 40 amal 80 dosa tu kita hatam dah. Cumanya dia ada lagi beberapa kisah-kisah yang bagus, yang menarik untuk kita kupas. Ya, pada pertemuan-pertemuan akan datang lah. Ya, dia ada beberapa kisah yang mana berkaitan dengan mohon keampunan ini. Ya, sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, seorang kelemahan dan kekurangan yang ampun dan maaf dari kelemahan diri sendiri. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk besarnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.